Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton saya hari ini, ya. Untuk kali ini kita akan memulakan pembelajaran sains tingkatan 5 daripada bab 1 lah, okey. Jadi cikgu buka dulu dia punya share screen tu ya. Cikgu akan share screen, advance, share sound. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar subjek sains ini tingkatan 5. Okey. Sekarang ni jam menunjukkan jam 9 malam. Jadi ni kelas malam lah ya. Jadi siapa yang menonton ni di malam, selamat malam. Kalau dekat sana US ataupun dekat mana negara-negara orang putih, selamat malam ni good night. Tapi kita selamat malam ni selamat malam lah kan. Okey. Sekarang ni cikgu akan menerangkan dulu beberapa bab di dalam ni. Dalam ni ada 9 bab semua di dalam tingkatan 5 ini. Pertama sekali kita akan belajar tema penyelenggaraan dan kesinambungan hidup yang mana melibatkan bab 1 iaitu mikroorganisma yang akan kita pelajari pada hari ini. Bab 2 iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Bab ketiga kelestarian alam sekitar. Bab keempat kadar tindak balas. Okey, ini lebih kepada kimia lah. Dan bab kelima sebatian karbon juga lebih kepada kimia. Dan bab ke-6 elektrokimia. Okey. Bab ke-7 cahaya dan optik. Ini lebih kepada fizik sudah. Bab ke-8 daya dan tekanan. Bab ke-9 teknologi angkasa lepas. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, kita masuklah pergi bab 1 ya. Di sini pengenalan ni dia terangkan tentang KSSM ya, iaitu kurikulum standard sekolah menengah yang terbaru buat adik-adik ya. Yang pertama sekali mengikuti silibus KSSM ini. Tahniah dan all the best. Dan sebenarnya benda ni bagus lah ya untuk anda menjadikan dia satu sejarah buat diri anda sendiri. Okey. Okey. Kita pergi kepada tema 1 penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Yang mana di dalam tema ini dia tanyalah mengapakah disinfeksi penting sebagai satu daripada langkah pencegahan COVID-19. Sekarang ni kan kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 dan mengapakah sesetengah buah-buahan mempunyai nilai kalori yang tinggi. Ini persoalan yang ditimbulkan dalam tema ini. Dan apakah kebaikan penggunaan plastik dan plastik terbiodegrasi dalam kehidupan seharian. Okey. So ini tema dia penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Basically it's about living organism lah. So bab 1 mikroorganisma. Okey. Mikroorganisma, anda pernah dengar tak tentang perkataan mikro ini? Mikro pernah dengar tak? Kata 5 kan selalu dulu kalau bercakap dengan orang-orang dekat mana-mana, mikro ni sebenarnya sesuatu yang kecil. Mikro, that something we cannot see with our naked eyes. Kita tidak boleh melihat dengan mata kasar. Itulah adalah satu mikro. Dan organisma pula itu merujuk kepada benda hidup. Jadi mikroorganisma ini sebenarnya adalah kehidupan bagi benda-benda hidup yang kecil. Bahasa mudanya, kehidupan benda hidup kecil. Mikroorganisma. Okey? Boleh? Kita simpelkan, kita santai ya sambil dengan muzik ni kan. Dan persoalan yang ditimbulkan di sini, mengapakah mikroorganisma tidak ditemukan sebelum mikroskop dicipta? Okey, mengapa? Sebab dia terlalu kecil. Untuk melihat mikroorganisma, kita memerlukan alat bantu iaitu mikroskop untuk melihat benda hidup yang kecil itu. Itu yang pertama. Ini yang ingin kita persoalkan di sini. Sorry. Dan persoalan kedua adalah apakah peranan mikroorganisma berfaedah dalam bidang perubatan, pertanian dan perindustrian. Apakah peranan mikroorganisma berfaedah dalam bidang perubatan, pertanian dan perindustrian? Sebenarnya berfaedah ya. Nanti kita akan tahu di sini ya penyampaian apa semua. Okey. Kita akan tahu di sini, okey. Sebab dan seterusnya, mengapakah mencegah lebih baik daripada merawat terhadap sesuatu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma berbahaya? Mengapa? Ini dipersoalkan di sini.
sudah pasti mencegah itu lebih baik daripada merawat. Apatah lagi jika ia melibatkan mikroorganisma yang berbahaya. Okey? Mari kita mengkaji di sini Bulletin Sains. KSSM ni dia kebat dia tinggi sikit lah. Maksudnya dia suka untuk melibatkan dalam kehidupan kita seharian. Okay? Bulletin Sains. Penyakit coronavirus atau COVID-19 ialah satu penyakit berjangkit yang mula dikesan dan dikenal pasti di Wuhan, China. Susulan penularan wabak COVID-19 secara meluas di seluruh dunia, penyakit ini telah dikategorikan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Okey, di sini dia dipanggil sebagai pandemik. Pandemik ini adalah apabila satu wabak penyakit itu bukan sahaja berada di dalam satu kawasan ataupun negara sahaja. Okey, dia telah merebak luas di negara-negara lain di seluruh dunia secara global. Sebab itu dia digelarkan sebagai pandemik. Okey, jika dia endemik ataupun epidemik, dia berada dalam satu kawasan saja atau satu negara sahaja. Tetapi apabila dia sudah menjadi pandemik, maka penyakit tersebut yang berjangkit itu atau wabak itu layaklah dipanggil sebagai pandemik. Okay? Dan di sini dalam konteks ini COVID-19 ataupun COVID-19 adalah satu wabak penyakit yang dikatakan sebagai pandemik. Okay? Faham? Itu Bulletin Sains dia. Menarik ya, menarik. Dan pelbagai kata kunci yang kita akan jumpa di sini, antaranya of course lah kan, sudah pasti mikroorganisma, sebab mikroorganisma ni adalah tajuk dia tadi kan. Dan kita akan tahu tentang fungi ataupun bahasa kampungnya, bahasa kita kan, fungi ni kulat lah. Okay? Alga, protozoa, bakteria, virus, flora normal, vaksin. Okay, sebut pasal vaksin ni, sekarang ni kita sedang menghadapi penyakit COVID-19 ataupun COVID-19. Kenapa sebenarnya COVID-19 ini dipanggil sebagai COVID-19? Sebab dia sebenarnya dia dalam bahasa Inggeris, which is supposed to be only COVID-19. So COVID is refer to the name of the virus, corona. Okay, coronavirus. Okay, coronavirus. So COVID, D to disease, coronavirus disease 19, yang mana telah pun pertama kali dijumpai di China, di Wuhan, China pada 2019 menurut pada bulletin ini ya. So terjalar pula di situ kan pada virus tu. Menarik ya, sebab benda ni kita nampak tu sekarang. It happens. It is happening right now that we are facing this kind of virus. So that's why it is really important for us to have the vaccine which is enlisted here, which is we see it here. Kita jumpa, kita nampak vaksin ini di sini sebagai satu kata kunci. Selain itu kita akan tahu tentang ekoenzim atau dalam bahasa Inggerisnya ekoenzim lah, ataupun patogen di sini. Patogen ni adalah satu patogen yang macam kuman macam itulah. Yang secara ringkasnya kita ada aseptic, pasteurilan, antiseptik, disinfektan, antibiotik, antifungal, antiviral dan sebagainya. Ini ubat lah sebenarnya. Nanti kita akan dalami di sini, Sebab tu kita cakap tadi penting kan untuk mengetahui mikroorganisma ini. Pengetahuan tentang mikroorganisma ini penting ya. Penting, sangat-sangat penting, sebab we are facing this kind of disease. Kita menghadapi penyakit-penyakit macam ini dalam kehidupan kita. Jadi kita kena peka dengan perkara ini. Inilah menunjukkan betapa pentingnya pendidikan sains pada waktu ini. It is proven, sudah terbukti kita perlu mempelajari sains dalam apa-apa bidang sekalipun. Sains moden ataupun fizik, kimia, biologi dan juga sains yang sedang kita pelajari hari ini. Tidak kiralah kita dalam stream manapun, dalam apapun bidang kita, sains itu wajib ya. Kita mesti belajar kerana ia tentang kehidupan kita sendiri. Jadi kita masuk kepada kita punya subtopik yang pertama. Inilah yang akan kita pelajari di dalam lesson ataupun pembelajaran pada hari ini. Menurut buku teks ini, cikgu guna buku teks ya. Boleh rujuk buku teks masing-masing. Sekarang sudah ada secara digital pun, sudah ada secara digital. Kalau ada yang sudah hard copy, bolehlah tengok, buka lagi bagus kan. Tapi boleh juga menonton secara terus macam ni kan. Alang-alang kita dah duduk-duduk terfikir main game. Jadi lupakan game dulu, tonton video ini dan kita
kita study sama-sama, okay? Cikgu suka gunakan perkataan sama-sama. We learn together, okay? Kita pelajari sama-sama, kita dalami, okay? Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kan? Yang cikgu katakan tadi, dia mikro, kecil, organisma, hidup, benda hidup, kecil. Okay? Mikroorganisma ialah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sebab itu, mikroorganisma hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Tadi kan soalan tu, dia tanya kan, kenapa kita tidak dapat mempelajari tentang mikroorganisma sebelum ni, sebelum adanya mikroskop, kerana tanpa mikroskop, tanpa mikroskop kita tidak akan dapat melihat mikroorganisma ataupun benda hidup yang kecil ataupun organisma seni ini, okey? Sekarang tadi ada satu term ataupun terma ataupun istilah yang dipanggil sebagai flora normal. What is flora normal? Apakah flora normal? Sorry ya, cikgu doi language sikit ya. Apakah flora normal? Menurut buku ini, okay, flora normal merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia dan haiwan dan tidak menyebabkan penyakit. Maksudnya flora normal ini dia sudah ada di dalam tubuh badan kita dan dia normal kepada kita. Dia normal kepada kita. Kita sudah biasa dengan dia. Dia itu adalah sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Okay. Jadi itulah flora normal. Jadi di sini definisi, tapi kalau jawab soalan kena ikut definisi yang betul lah, okay? Flora normal merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia dan hewan dan tidak menyebabkan penyakit, okay? Jadi kita perhatikan sebahagian flora normal pada bahagian kelainan badan manusia seperti mana di dalam rajah 1 ini, okay? Okay? Yang kita lihat di sini di uretra. Uretra ni sebenarnya selalu kencing bagi wanita ya. Di sini ada bakteria Staphylococcus species ya, dan Corynebacterium species, okay? Kalau tak faham kita boleh Google ya, kita boleh Google juga benda ni, okay? Kita boleh Google. Dan selain daripada itu di saluran pernafasan kita ini sebenarnya memang sudah ada bakteria yang dipanggil sebagai Staphylococcus species juga dan juga Streptococcus species, di mana dia berada di atas saluran pernafasan. Di sini ya, di hidung, okey. Saluran pernafasan kita daripada hidung pergi trakea, pergi paru-paru itu, okey. Secara simpelnya, okey, dari hidung, anatomi dia masuk pergi paru-paru, trakea masuk paru-paru. Itu sistem pernafasan kita secara simpelnya, okey. Tapi kalau diminta untuk lukislah seperti ini, okey? Boleh? Itu kita punya pernafasan di kulit kita. Di kulit kita ni, tak boleh tunjuk lah kan, nanti masalah pula nanti. Tak boleh kan. Jadi di dekat kulit kita ni, dekat kulit ni, dia ada bakteria juga. Dia ada mikroorganisma. Di sini dipanggil sebagai Staphylococcus species dan juga Corynebacterium species, okey? Itu di bahagian kulit kita, di bahagian kulit kita ni, okey? Dan ini selalu kita dengar di usus kecil kita, dia selalu orang ringkaskan sebagai E. coli, okey? E. coli. Tetapi bahasa dalam nama saintifik penuhnya adalah Escherichia coli, okey? Di usus kecil kita, okey? Kita ada usus besar, ada usus kecil. Jadi di usus kecil itu ada E. coli, okey? Ataupun nama saintifik yang penuhnya adalah Escherichia coli. Jadi ingat yang ini ingat. Dan juga kita ada Lactobacillus species. Kita juga ada Streptococcus species, okey? Jadi inilah bentuk-bentuknya jika dilihat daripada mikroskop. Inilah bentuk-bentuknya, okey? Dan sini ada info sains ya. Cikgu bacakan. Kepentingan flora normal kepada kesihatan manusia adalah seperti yang berikut. Dia penting. Pertama, flora normal bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Maksudnya dia menyelamatkan kita daripada patogen. Patogen datang, dia lawan patogen itu. Okey? Dia lawan
patogen itu. Dia seolah-olah bertindak sebagai kita punya imun sistem. Tapi sebenarnya dia adalah flora normal yang membantu kita. Apa tadi flora normal itu? Flora normal merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia dan hewan dan tidak menyebabkan penyakit. Malahan dalam situasi tertentu dia membantu kita. Okey, kepentingan flora normal kepada kesihatan manusia adalah seperti berikut. Yang tadi pertama kita cakap, flora normal bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Apa maksud koloni ini? Koloni ini dalam konteks ni maksudnya patogen itu dia akan membuat kumpulan-kumpulannya di situ ataupun kuman-kuman itu yang berbahaya kepada kita. Patogen berbahaya kepada kita. Jadi dia berkumpul untuk membentuk koloni di dalam kita punya tubuh badan. Dan untuk dia membentuk koloni ataupun memperbanyakkan dirinya, dia perlu dihalang oleh flora normal ini supaya untuk dia memperbanyakkan diri dia, patogen itu dia perlukan nutrien ataupun makanan. Untuk dia tidak dapat nutrien, siapa yang lawan? Yang gelojoh di sini flora normal pun dia lawan koloni patogen itu dengan memakan makanan yang ingin dimakan oleh patogen tersebut untuk membentuk koloni. Jadi koloni. Okey, di sinilah salah satu kepentingannya. Yang pertama, yang kedua, flora normal terdiri daripada bakteria yang mensintesis vitamin B12 dan juga vitamin K. Okey, vitamin B12 dan juga vitamin K. Okey, vitamin B12 kalau tidak silap cukup dia memberi kepada kita fokus ya, lebih kurang macam tu. Nanti boleh Google ya B12 dan juga vitamin K ni. Flora normal juga merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon dan tisu dalam salur pencernaan. Okey. Flora normal merangsang pembentukan antibodi yang melawan patogen dan penyakit. Okey, ini penting. Okey. Flora normal dia merangsang pembentukan antibodi untuk melawan patogen dan penyakit. Okey. Faham tak? Sebahagian daripada vaksin sebenarnya ada sebahagian daripada vaksin mereka mengambil flora normal kerana flora normal itu yang pertama tadi dia menjadi pesaing kepada patogen di dalam badan manusia. Pertama tadi. Dan kedua yang tadi terakhir ni, flora normal merangsang pembentukan antibodi yang melawan patogen dan penyakit. Okey, dia memberi rangsangan kepada kita punya badan untuk kita punya antibodi itu jadi kuat untuk melawan patogen dan juga penyakit. Okey? Faham? Cikgu harap kita dapat catch up lah. Kalau masih tidak dapat catch up, boleh slow down balik, tengok balik video ni, okey? Boleh, ataupun pause, baca balik, lepas tu tengok balik video ni. Boleh? Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada pengelasan mikroorganisma. Okey. Secara umumnya di sini pengelasan organisma itu ada 5 semuanya. Okey, ada 5 semuanya. Ada fungi, ada alga disebut sini alga, kalau Inggeris alga, ada protozoa, ada bakteria dan ada virus. Okey. Saya ulang lagi. Fungi, alga, protozoa, bakteria, virus. Okey. Kalau nak buat akronim pun boleh lah kan, boleh macam mana? Farah, aku pandai buat V. Aku pandai buat virus. Macam itulah ya, nak ingat. Farah, aku pandai buat virus. Jadi Farah, fungi, aku alga. Farah, fungi, aku alga. Pandai protozoa, buat bakteria, virus lah kan. So contoh cara nak ingat, terpulanglah masing-masing. Jadi itu cara nak ingat. Kalau ditanya dalam exam kan nanti susah sangat nak ingat. Jadi buatlah akronim masing-masing. Buat singkatan masing-masing. F tu apa, A tu apa, P tu apa, B tu apa, V tu apa. Cikgu buat spontan ya. F, Farah. A, aku. P, pandai. B, buat. V, virus. Farah, fungi. Aku, alga. Pandai, protozoa. Buat bakteria. Virus lah, okey. Okey, kita pergi kepada fungi, pengelasan yang pertama. Fungi ni bahasanya yang kita selalu guna sebenarnya. Fungi sebenarnya kulat. Okey. Dan fungi ni pun dia ada mempunyai saiz yang berbeza-beza. Ada fungi yang besar ataupun fungi yang makroskopik. Okey.
Tadi cikgu cakap kan mikro itu kecil kan? Mikro. Makro adalah besar. Makro adalah antonim ataupun berlawanan dengan makro itu berlawanan dengan mikro. Jadi jika mikro itu kecil maka makro itu besar yang boleh dilihat. Jadi di sini dia cakap terdapat fungi makroskopik seperti cendawan yang dapat dilihat dengan mata kasar. Okay? Cendawan yang kita makan itu fungi, okay? Dan juga fungi mikroskopik seperti yeast dan mukor yang berukuran antara 10 mikrogram. Ini unit mikrogram dan juga 100 mikrogram. Fungi mikroskopik hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Nama pun mikroskopik kan. Jadi dia kena lihat, kena nak nampak pakai mikroskop lah. Jadi fungi seperti mukor lazimnya wujud berkoloni ataupun berkumpulan. Dia ada koloninya tertentu. Okay? Contohnya, ni cendawan yang warna merah ni cendawan yang kita selalu nampak. Ya, kita selalu nampak cendawan ni. Okay? Dan yang ni yeast di bawah mikroskop elektron. Dia menggunakan mikroskop elektron. Dan C ini mukor. Fungi juga. Dia ada dekat roti. Okay? Kalau roti itu roti sepatutnya dah expired semalam. Bulan depan baru nak makan, ada mukor kat situ. Okay? Okay, kita santai. Okay, itu yang pertama, fungi. Dia punya size. Okay, size dia tadi ada berapa? Ada 2 jenis kan? Pertama makroskopik yang kita boleh lihat dengan mata kasar. Yang kedua mikroskopik yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar. Yang makroskopik itu apa? Contohnya cendawan. Okay, cendawan, kulat cendawan. Itu makroskopik, kita dapat lihat. Contoh kalau yeast, mikroskopik, kita tak dapat lihat. Mukor pun mikroskopik, kita tak dapat lihat. Okay? Itu dari segi size. Kita pergi pada bentuknya. Bentuk. Okay? Fungi unisel seperti yeast berbentuk sfera kecil, dan fungi multisel seperti mukor lazimnya terdiri daripada sporanium yang berbentuk sfera dan hypha yang berbentuk bebenang. Okay? Unisel ni, unisel ni bermaksud satu. Maksudnya ada satu sel saja. Fungi unisel ataupun fungi yang satu sel seperti yeast berbentuk sfera kecil. Sfera ni macam bulat lah. Okay? Sfera kecil. Okay? Seperti mana di dalam Rajah 1.3 ini. Inilah dipanggil sebagai fungi unisel atau dalam konteks ni yeast lah. Okay? Dan fungi multisel seperti mukor. Multisel, lebih daripada satu sel. Seperti mukor, lazimnya terdiri daripada sporangium yang berbentuk sfera dan hypha yang berbentuk benang-benang. Okay? Di sini sporangium ini bentuk sfera ini, dan hypha ini, hypha macam nama orang pula kan, hypha ke hypha yang penting ejaan macam ni. Okay? Dia berbentuk berbenang. Okay? Di dalam sporangium itu dia ada spora. Okay? Faham? Inilah bentuk yang perlu anda ingat, yang mungkin anda perlu lukis. Kalau anda ada masa lepas ni, lukis di dalam buku nota anda. Boleh ya? Okay, fungi unisel tadi apa? Unisel ada satu sel. Seperti contohnya apa? Yeast. Okay? Multisel apa? Fungi ataupun kulat yang mempunyai lebih daripada satu sel. Contohnya mukor. Apa yang ada pada fungi multisel? Dia ada sporangium dan juga hypha. Di dalam sporangium itu ada apa? Ada spora. Okay? Boleh? Nutrisi. Nutrisi ni pemakanannya. Apakah yang dimakan oleh fungi ini? Mengapakah sel fungi tidak dapat menghasilkan makanan sendiri? Sesetengah fungi merupakan saprofit yang memperoleh nutrien daripada organisma yang telah mati dan reput. Manakala setengah fungi ialah parasit yang memperoleh nutrien daripada rumahnya. Okay? Di sini kita dapat melihat dua istilah yang lebih kurang tapi tak sama. Saprofit. Okay, saprofit ni kalau dia fungi itu mendapat nutrien ataupun makanan daripada organisma yang telah mati, tidak hidup lagi. Dia makan daripada organisma yang telah mati. Dia dapat nutrien ataupun makanan daripada situ. Itulah saprofit. Okey? Kalau pula parasit, dia apa? Bisinglah muzik ni. Di belakang sikit. Okey. Sorry. Okey, kita teruskan. Tadi saprofit itu adalah fungi yang memperoleh nutrien daripada organisma yang telah pun mati ataupun meninggal dunia lah ataupun telah mati. Okey. Kalau
parasit pula dia mendapat nutrien daripada perumah. Maksudnya dia adalah organisma yang masih hidup, dia boleh mendapat daripada situ. Contohnya ini daripada kaki orang tu, fungi boleh hidup di situ. Okey, fungi boleh hidup di situ, di parasit ini. Faham? Okey. Kemudian kita pergi kepada habitatnya. Apakah ciri-ciri habitat fungi? Contoh-contoh habitat fungi adalah pertama, habitat mikroorganisma lazimnya dihubungkaitkan dengan nutrisi mikroorganisma tersebut. Maksudnya di mana ada makanan, di situlah ada mereka. Okey. Kalau makanan di situ, di situlah akan datangnya mikroorganisma itu. Oleh sebab itu, fungi ataupun kulat juga biasanya hidup di tempat yang mempunyai bahan reput yang banyak, juga ada tinja, kulit hewan dan makanan. Okey. Fungi sesuai tumbuh di persekitaran yang gelap dan lembap. Okey. Sebab tu kalau orang tanam kulat tu dia kena kawasan yang gelap macam tu kan. Dia lembap, gelap. Perasan tak kalau kita buka YouTube contohnya, kita nampak orang yang menanam cendawan itu, penanaman cendawan dia memerlukan habitat yang seumpama ini, habitat yang mana gelap dan lembap. Okey. Itulah habitatnya. Okey. Dan cara pembiakannya sebegini. Bagi fungi unisel seperti yeast, dia membiak secara asexual melalui pertunasan. Okey. Dia punya keyword sini unisel. Contohnya yeast, dia membiak secara apa? Secara asexual melalui pertunasan. Okey. Unisel ni tadi berapa sel? 1 sel. Fungi multisel pula seperti mukor membiak secara asexual melalui pembentukan spora. Sebab dia tadi ada spora ya, atau membiak secara seks melalui konjugasi. Okey? Nanti kita lihat di sini. Spora merupakan sel mikroskopik yang dibebaskan oleh sporangium apabila spora sangat halus dan ringan dibawa oleh angin ke persekitaran yang sesuai, maka spora tersebut akan bercambah tanpa persenyawaan. Kalau dia ada spora tersebut. Okey? Dalam proses konjugasi pula, pertemuan hifaz berlaku, gamet dihasilkan dan persenyawaan gamet menghasilkan mukor yang baharu. Okey. Di sini dia pembentukan spora daripada spongarium ini, dan juga pertemuan antara hifa ini bertemu. Okey, dan pembiakan seks berlaku di sini ya, di antara hifa ini. Boleh? Nampak? Okey. Itu tadi alga. Kita pergi ke itu tadi kulat ataupun fungi. Kita pergi kepada alga. Okey? Alga mempunyai saiz yang berbeza-beza. Alga mempunyai saiz yang berbeza-beza. Terdapat alga yang makroskopik seperti alga laut, macam tadi fungi, dia pun ada makroskopik juga. Terdapat alga makroskopik yang dapat dilihat dengan mata, seperti alga laut yang dapat dilihat dengan mata kasar, dan juga alga mikroskopik seperti Chlamydomonas spesies dan Spirogyra spesies yang berukuran antara 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Dan gambarnya adalah di sini ya, alga laut, Spirogyra spesies dan Chlamydomonas spesies. Okey? Ini contoh-contohnya. Ini tadi kita berkata tentang saiz, okey? So ingat kriteria ini ya, kita akan bercakap tentang saiz dulu, kemudian kita pergi pada bentuk atau struktur asas. Bagi alga unisel ni tadi apa? Ada 1 sel. Alga unisel seperti Chlamydomonas spesies dan alga multisel seperti Spirogyra spesies mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil. Okey, yang warna hijau ni, okey? Okey, warna hijau ni. So alga unisel seperti Chlamydomonas spesies dan alga multisel seperti Spirogyra spesies mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil seperti mana di dalam rajah ini, okey? So, ini kloroplas hijau ni. Okey, ingat ya struktur ini. Dia ada membran sel, ada dinding sel, ada mitokondria yang macam bulat di tengah tu, mitokondria. Macam kerinting macam tu, itu mitokondria ya. Itu bagi yang unisel, iaitu contohnya di sini ialah Chlamydomonas, sorry. Dan sini pula Spirogyra ni dia adalah multisel, okey.
Dan dia juga ada klorofilnya. Oke. Oke. Kita pergi kepada nutrisi. Kebanyakan alga berwarna hijau disebabkan oleh apa? Sebab adanya klorofil. Tadi macam cikgu cakap kan, klorofil itu berwarna hijau. Jadi kebanyakan alga berwarna hijau disebabkan oleh kehadiran klorofil di dalam selnya. Perkara ini turut membezakan alga mikroskopik daripada mikroorganisma lain. Okay. Klorofil membolehkan alga menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Okay. Maksudnya, oleh kerana adanya klorofil, alga itu boleh menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Ciri-ciri alga. Habitatnya di mana? Habitat alga ialah di air tawar dan juga air masin, tanah lembap dan juga kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, ingat ya. Lebih kepada hafalan sikit, okey, hafalan dan juga konsep. Okey. Kita tanya, hafalan tu hafal tapi konsep tu kita tanya mengapa, okey? Contohnya tadi, mengapa dia berwarna hijau? Sebab ada klorofil, okey? Jadi apakah kepentingannya klorofil ini? Klorofil ini boleh membolehkan alga menghasilkan makanannya sendiri. Macam mana? Dengan fotosintesis. Okey, macam tu cara hafalnya. Kita tanya diri sendiri. Bukan kita hafal semata-mata, tapi kita faham konsepnya. Okey? Faham tak? Boleh ya? Jadi macam mana dia membiak? Macam mana dia membiak? Alga seperti Chlamydomonas spesies dapat membiak secara aseks, iaitu melalui belahan dedua. Belahan dedua, okey? Dan secara seks melalui konjugasi. Alga seperti Spirogyra spesies pula membiak secara seks melalui konjugasi, okey? Ini contoh pembiakan aseksnya, okey? Zoospora, di sini mitosis, okey? Dan ini pula kitarannya untuk pembiakan seks. Pembiakan seks dan pembiakan seks dalam Chlamydomonas species. Okay. Cuba pahami di sini ya. Alga seperti Chlamydomonas species dapat membiak secara seks melalui belahan dedua dan secara seks melalui konjugasi. Alga seperti Spirogyra species pula membiak secara seks melalui konjugasi saja. Okey. Seterusnya kita pergi kepada protozoa. Saiz. Okay, kita kena nampak tak dia ada kategori-kategori untuk kita mengetahui karakteristiknya, ada karakteristik tertentu yang digariskan di sini. Saiz, bentuk, habitat, faham tak? Okay, dan juga cara pembiakan. Itu yang perlu kita fahami. Jadi sekarang kita masuk kepada protozoa. Protozoa, saiznya kebanyakan protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 5 mikrometer sehingga 250 mikrometer dan dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa rendah. Protozoa lazimnya wujud secara berkoloni. Berkoloni ini maksudnya dia ada kumpulannya sendiri, berkoloni. Okey? Itu yang saiznya. Maksudnya dia tak ada makroskopik. Dia tak ada dapat dilihat dengan mata kasar. Tak. Dia kena menggunakan mikroskop cahaya contohnya. Okey? Jadi ini membezakan dia tadi dengan yang lain. Okey? Dia membezakan dia dengan contohnya tadi fungi, dia masih ada lagi mikroskopik, contohnya cendawan. Okey? Tapi untuk yang protozoa ni tak, dia ada mikroorganisma unisel. Dia merupakan mikroorganisma unisel. Unisel ni apa? Dia ada satu sel sahaja. Okey, kita pergi kepada bentuknya. Sorry. Protozoa mempunyai pelbagai bentuk, macam-macam bentuk ada. Perhatikan struktur dalam Paramecium spesies dan ameba. Okey. Paramecium spesies berbentuk seperti selipar. Okey. Ingat selipar, ingat Paramecium. Ingat Paramecium spesies, ingat selipar. Okey, sebab Paramecium spesies ni berbentuk macam apa? Macam selipar. Tengoklah betul-betul macam selipar. Jadi, okey. Dan mempunyai struktur seperti mikronukleus, cytoplasma, vakuol makanan, vakuol mengecut, membran sel dan rerambut halus yang dikenali sebagai silia. Okey, kita ni balik ya. Mempunyai struktur seperti mikronukleus yang ni,
Kemudian dia ada makronukleus yang besar ni. Dan dia ada sitoplasma ni di sini. Dan dia ada apa lagi? Vakuol makanan. Okey, vakuol makanan yang ni. Dan dia juga ada vakuol mengecut yang ni. Okey, ni. Dan dia juga ada membran sel. Okey, dia ada membran sel ni melapisi ni membran sel. Dan rambut halus yang dikenali sebagai silia, yang rambut yang di luar ni dipanggil sebagai apa? Silia. Tadi bentuk dia macam ada, macam apa? Macam selipar. Itu paramecium. Ingat selipar, ingat paramecium. Okey, kita pergi kepada amoeba. Untuk amoeba pula, okey, muzik ni. Belakang sikit sebab. Okey, amoeba spesies tidak mempunyai bentuk yang tetap. Dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuknya berubah-ubah semasa bergerak. Dia bergerak je ubah bentuk dia. Dia gerak je ubah bentuk dia. Okey, itulah amoeba. Dia tidak ada bentuk. Tadi paramecium dia bentuk dia macam selipar. Amoeba ni tak, dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Jadi bentuknya berubah-ubah semasa apa? Semasa bergerak. Amoeba spesies ini mempunyai struktur seperti dia ada apa? Ada nukleus, ada sitoplasma, ada nukleus, ada sitoplasma, ada membran sel, ada vakuol makanan, ada vakuol mengecut. Dia tak ada silia tadi macam paramecium, okey? Dia ada apa? Sitoplasma, nukleus, membran sel, okey, vakuol makanan dan vakuol mengecut. Okey? Faham? Okey, kita boleh buatlah comparison di antara dua ni, okey? Boleh ya? Lukis nanti habis pembelajaran ni boleh cuba untuk lukis ini, okey? Boleh ya? Nutrisi. Kita pergi kepada nutrisi bagi protozoa. Protozoa mengamalkan nutrisi yang pelbagai. Oh, dia ni berpelbagai cara dia makan ya. Nutrisi dia, protozoa mengamalkan nutrisi yang pelbagai jenis. Terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis sendiri. Okey, terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis seperti Euglena species dan ada yang bersifat parasit seperti Plasmodium species. Okay, dia ada yang boleh buat makanan sendiri melalui fotosintesis seperti Euglena species dan ada yang bersifat parasit seperti Plasmodium species, amoeba species. Okay, amoeba species mendapatkan nutrien melalui fagositosis. Amoeba species menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium ataupun kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagosintesis. Okey, dia mengepung. Dia okey. Pertamanya cikgu nak ajar apa maksud pseudo. P S E U do. Pseudo ni maksud dia dalam bahasa dia, dalam bahasa Greek kalau silaplah. Pseudo ni maksudnya palsu. Podium ni kaki. Jadi pseudopodium tu adalah kaki palsu. Maksudnya bijak dia ni, amoeba ni. Amoeba ni dia boleh mendapatkan nutrien melalui fagositosis yang mana dia ada kaki dia tu, kaki palsu yang mana unjuran sitoplasmanya itu menjadi pseudopodium untuk bergerak dan mengepung makanan. Dia macam makanan macam ni dia kepung macam itulah kan, guys. Jadi semasa apa? Semasa fagositosis. Di sinilah kita nampak ya. Pertama sekali amoeba spesies ni bergerak ke arah makanan, dia pergi bergerak, kemudian dia membentuk pseudopodium ni, kemudian dia mengepung makanan. Okey, dan akhirnya dia akan membentuk vakuol makanan. So dia dah pseudopodium, dia masuk makanan di tengah-tengah ni, peluk dan terus masuk situ. Jadi makanan pun dicernakan dan nutrien pun diserapkan. Okey, boleh? Cuba bayangkan balik macam tu, okey. Mula-mula dia bergerak ke arah makanan, kemudian ada pseudopodium yang mengepung makanan, kemudian terbentuklah vakuol makanan, kemudian makanan itu pun dicernakan dan nutrien diserapkan, okey. Begitulah cara amoeba mendapatkan makanannya, okey. Kita pergi kepada cara pembiakan pula. Belahan dedua bermula dengan pembahagian nukleus diikuti oleh pembahagian sitoplasma, okey. Maksudnya dia menjalani belahan dedua. Okay? Paramecium spesies dan amoeba spesies membiak secara aseks, iaitu melalui belahan dedua. Okay? Aseks dan melalui belahan dedua. Sel induk membahagi dua.
untuk membentuk sel anak yang mempunyai bahan genetik yang serupa dengan induk. Okey, ya macam ni lah. Okey, sama aja. Paramecium spesies membiak juga secara seks melalui konjugasi. Dua paramecium spesies bertaup dan pertukaran bahan genetik berlaku. Okey. Untuk paramecium ni selain daripada aseks, dia pun ada membiak secara seks, yang mana dia dua paramecium itu bertaup dan pertukaran bahan genetik pun berlaku. Okey. Faham? Ini prosesnya di sini. Okey. Itu cara pembiakannya. Kita pergi kepada habitat protozoa pula. Habitat protozoa. Okay, ya. Habitat paramecium ialah air tawar. Habitat amoeba pula termasuklah tanah yang lembap, air tawar, air laut dan juga perumah. Okay. Paramecium ni dia dekat air tawar je. Tetapi amoeba ni dia pelbagai tempat, termasuklah tanah yang lembap, air tawar, air laut dan juga perumah. Okay. Kita pergi kepada bakteria pula. Bakteria, berapa jam ni? Bakteria. Pertama kita pergi kepada saiz. Bakteria merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer. Bakteria dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa tinggi. Maksudnya dia kecil lah, dia kecil. Okay. Bakteria tadi pertama apa? Unisel. Dan saiznya adalah lebih kurang 0.2, saiznya daripada 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer, dan bakteria dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa tinggi. Okey, itu saiz. Kita pergi kepada bentuk. Penamaan dan pengelasan bakteria adalah berdasarkan bentuk asas bakteria itu. Okey, iaitu pertama sfera. Kalau sfera dia panggil penamaan dia coccus. Sebab tu Streptococcus tu dia membentuk sfera, itu dia coccus. Okey. Coccus Streptococcus. Okey. Dia sfera, berbentuk sfera. Okey. Yang pertama sfera iaitu coccus. Yang kedua pilin. Kalau pilin dia panggil spirillum. Okey. Okey, kalau pilin macam ni spirillum. Kalau rod dia panggil bacillus. Kalau dia dalam bentuk koma macam ni dia vibrio. Okey, vibrio. Okey, ingat tak? Coccus untuk sfera, pilin untuk coccus untuk sfera, spirillum untuk pilin, belit lidah. Bacillus untuk rod, vibrio untuk koma. Okey. Cikgu ulang lagi, sfera, coccus, pilin, spirillum, rod, bacillus, koma, vibrio. Okey. Ya, ingat ya? Jadi untuk struktur asasnya pula, perhatikan struktur asas bakteria seperti raja ini. Okey, raja ini. Kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel. Dia ada dinding sel di luar ini ya. Dia ada dinding sel. Okey, dia ada dinding sel. Sorry. Dia ada dinding sel, okey. Kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel yang teguh yang memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Okay, dinding sel tu dia akan memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Okay, cikgu tanya, dinding sel bakteria dibina daripada apa? Daripada asid amino dan polisakarida. Okay. Sesetengah bakteria mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel dan sesetengah bakteria pula mempunyai struktur rambut halus yang dikenali sebagai pili yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Sesetengah bakteria juga mempunyai struktur seperti ekor yang dikenali sebagai flagellum untuk membentuk pergerakan. Maksudnya bentuk dia pelbagai tetapi yang membentuknya adalah dinding sel. Ya, faham? Itu bentuknya, okey? Cuba pahami ini, okey? Nanti kita pergi kepada nutrisinya pula. Bakteria mendapat makanan melalui pelbagai cara. Macam-macam dia boleh nak cari makan. Okey, bakteria ni dia menggunakan pelbagai cara untuk cari makan dia. Okey, bakteria mendapat makanan melalui pelbagai cara. Bakteria yang mempunyai klorofil menghasilkan makanannya sendiri. Tetapi sesetengah bakteria bersifat parasit. Parasit ni apa? Yang mendapatkan nutrien daripada perumahnya. Terdapat juga bakteria yang bakteria saprofit yang mendapatkan nutrien daripada organisma yang telah mati. Okey? Dapatkan beza di sini. Kalau
dia mempunyai klorofil, dia akan mengadakan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri, itu klorofil. Okay. Yang kedua, parasit, dia akan mendapat makanan daripada mana? Daripada perumah. Dan saprofit, dia dapat makanan daripada mana? Saprofit, dia mendapat makanan ataupun nutrien daripada organisma yang telah mati. Okay. Kita pergi kepada habitatnya. Bakteria ini dapat ditemukan dalam udara, air, tanah dan kesemua organisma dan bahan yang mereput. Okay. Bakteria ini dia ada di udara, ada di air, ada di tanah dan kesemua organisma dan bahan yang mereput. Okay. Pendek kata hampir di mana-mana sebenarnya ada bakteria. Okay. Cara pembiakan, bakteria membiak secara aseks, iaitu melalui belahan D2 dan juga membiak secara seks melalui konjugasi. Okay. Ini contoh bagi belahan D2. Biarkan aseks, mana sel induksi ini akan berlakunya pembahagian bahan genetik dan berlakunya pembahagian sitoplasma. Daripada itu dia akan menghasilkan sel anaknya, dua sel anak. Okay? Faham? Ini belahan D2 biarkan aseks. Untuk konjugasi pula ataupun pembiakan seks, pertama pembentukan tiub konjugasi. Okay? Pembentukan tiub konjugasi. Kemudian pertemuan antara dua sel. Pertemuan di antara dua sel ini bertemu, okey? Bertemu dan pembindahan bahan genetik berlaku apabila sebahagian plasmid didermakan. Sebahagian plasmid didermakan dan sel anak dan dengan kandungan genetik yang sama pun terhasil, okey? Sel penerima dan juga sel penerima. Jadi, ciri-ciri istimewa bagi bakteria ni, istimewa betul bakteria ni. Bakteria seperti Bacillus anthracis membentuk endospora supaya dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim seperti kawasan yang terlalu panas atau sejuk, kemarau dan kekurangan makanan. Endospora ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan pelindungan yang kuat. Permukaan pelindungan endospora ini akan pecah apabila kawasan persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan dan seterusnya bercambah untuk membentuk bakteria baharu. Okay? Inilah ciri-ciri istimewanya yang mana ia boleh membentuk endospora supaya dapat bertahan dalam keadaan yang ekstrim seperti kawasan apa? Terlalu panas, lagi terlalu sejuk, lagi kemarau, lagi kekurangan makanan supaya dia dapat, dalam bahasa mudah Inggrisnya, survive. Inilah sense of survival bagi bakteria ini. Okay, hati-hati dengan bakteria, okay? Itu tadi bakteria. Sekarang kita pergi kepada virus. Lama-lama sekarang ni kan musim pandemik ni, so we are being so sensitive about virus. Kita agak sensitif tentang virus. Sebelum tu kasih undur dulu ni sebab nanti dia bising. Okay, sorry. Okay, virus. Saiz virus ni, virus adalah merupakan mikroorganisma yang paling seni dengan saiz kurang daripada 0.5 mikrometer. Dia maksudnya terlalu kecil itu kan. Jadi virus hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Okay? Inilah contohnya mikroskop elektron. Okay? Maksudnya dia terlalu kecil. Dia memang mikroorganisma yang paling seni sekali. Berapa saiznya? Kurang daripada 0.5 mikrometer. Dan bentuknya pula, bentuk virus berlainan jenis. Virus yang berlainan jenis mempunyai bentuk yang berbeza seperti sfera, helix, polyhedral dan kompleks. Gabungan antara helix dengan polyhedral itu dipanggil sebagai kompleks. Sorry. Saya ulang balik lagi ya. Virus yang berlainan jenis mempunyai bentuk yang berbeza seperti sfera, helix, polyhedral dan kompleks. Kompleks itu macam mana? Kompleks itu gabungan antara helix dengan polyhedral. Okay? Inilah contohnya. Sfera contohnya macam virus influenza. Dia ada RNA di tengah ni. Okay? RNA ni ribonucleic acid lah. Okay? Kalau kita manusia ni kita ada DNA. Contohnya kalau virus influenza ni dia ada RNA. DNA tu ribonucleic acid. Kalau RNA dipanggil ribonucleic acid. Okay? Boleh cari di Google juga. Dia ribonucleic acid. Okay? Dan dia ada lapisan protein di luar. So bentuk dia apa? Bentuk dia adalah sfera. Okay? Kalau helix dia ada bentuk macam ni. Contohnya virus mosaic. Okay? Dia ada RNA di atas ni dan dia ada lapisan protein. Dia ada lapisan protein. Dan ini pula adalah adenovirus.
Adenovirus ni dia ada DNA. Berbeza dengan helix tu tadi ataupun virus mosaic dengan virus influenza, dia ada DNA. Tadi tu ada apa? Dia ada RNA. RNA tu apa? Ribonucleic acid. Ribonucleic acid. Okay? Tapi dari polyhedral ini dia dah ada DNA. Dia ada glycoprotein juga dan ada lapisan protein. Contohnya adenovirus. Okay? Kalau tak silap lah sebahagian vaksin yang untuk vaksin untuk COVID-19 ini sebagai ada satu atau dua jenis kalau silap cikgu yang menggunakan adenovirus. Okay? Boleh cari ya, boleh cuba Google di situ. Okay. Dan seterusnya yang kompleks. Kompleks itu tadi apa? Dia gabungan di antara helix dengan polyhedral. Jadi inilah kompleks. Dia ada lapisan protein, dia ada DNA di tengah-tengah ni. Oh, cantik bentuk dia. Jadi contohnya bacteriophage. Okay, gabungan helix dan juga polyhedral. Jadi inilah bentuk-bentuk virus. Apa tadi bentuknya? Spera, helix, polyhedral, kompleks. Okay. Saya hanya pandai. Okay, cikgu dah jumpa cara ingat dia. Saya hanya pandai karaoke. Spera, helix, polyhedral, kompleks. Saya hanya pandai karaoke. Cara ingat dia. Untuk cikgu lah, untuk adik-adik atau pelajar semua, gunalah S tu apa, H tu apa, P tu apa, kompleks. K tu apa. Jadi bolehlah ingat dia ada 4 bentuknya dalam sini. Dia spera, helix, polyhedral dan juga kompleks. Dan di sini adalah contoh-contohnya. Okay? Seperti mana yang cikgu terangkan tadi. Dan struktur asasnya, virus terdiri daripada berbenang asid nukleik. Okay? Macam yang cikgu sebut tadi. Asid deoksiribonucleic acid ataupun DNA. Atau asid ribonucleic acid. Asid ribonucleic ataupun RNA. Sebab ni RNA ni sebenarnya English ya, ribonucleic acid. Jadi kalau kita tukarkan dalam bahasa Melayu, kita terbalikkan saja asid ribonucleic. Okay? Jadi virus terdiri daripada berbenang asid nukleik ataupun DNA ataupun dia ada RNA iaitu asid ribonucleic ataupun ribonucleic acid. Yang dilindungi oleh apa? Dilindungi oleh lapisan protein, yang mana lapisan protein itu dikenali sebagai kapsid yang membentuk virus tersebut. Okay? Jadi apakah yang memberi bentuk kepada virus? Lapisan protein yang memberi bentuk kepada virus tersebut. Apakah dan lapisan protein itu dikenali sebagai apa? Lapisan protein dikenali sebagai kapsid. Ya? Boleh? Ini lagi ciri-ciri khasnya. Berbeza daripada organisma lain, virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana tidak menjalankan respirasi, pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Virus hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya seperti bakteria, haiwan dan tumbuhan. Okay, Raja 1.18 menunjukkan urutan proses pembiakan bacteriophage dengan menjangkiti bakteria iaitu sel perumah. Okay, maksudnya virus ni dia sebenarnya dia tak boleh hidup di luar perumah. Dia kena ada perumah. Okay? Berbeza dengan organisma lain, virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah. Dia tak boleh hidup. Kerana dia tak boleh menjalankan respirasi ataupun pernafasan, pertumbuhan dan tidak bertindak balas terhadap rangsangan. Sebab tu cuma apabila seseorang itu dijangkiti virus, maksudnya orang tersebut yang dijangkiti virus itu menjadi perumah kepada virus tersebut. Contohnya kalau COVID-19 ataupun COVID-19, kalau seseorang itu dijangkiti oleh COVID-19, dia telah pun secara otomatiknya menjadi perumah kepada virus itu. Kerana itu dia perlu dikuarantin di tempat tertentu sehingga sembuh. Okey? Dan pembiakannya dapat dikurangkan sekurang-kurangnya. Okey? Jadi ini adalah contoh pembiakan dia. Virus melekat. Ini adalah contoh-contoh menunjukkan urutan proses pembiakan bacteriophage dengan menjangkiti bakteria lain. Okey. Pertama sekali, virus melekat diri pada permukaan sel perumahnya. Dia melekat dulu. Virus itu melekat. Kemudian bahan genetik virus menyuntikkan bahan genetiknya iaitu DNA ke dalam sel bakteria. Kemudian bahan genetik virus tersebut mengambil alih kawalan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan di dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein ataupun kapsid. Bahaya virus ni, dia masuk dalam. Sudahlah, dia masuk dalam bahan genetik virus tu, dia mengambil alih kawalan sel pula lagi.
Yang keempat tuh, bilangan virus baru yang dihasilkan dalam sel bakteria kian bertambah. Dia dah masuk, okay? Dia punya bahan genetiknya dah masuk ke dalam kawalan sel bakteria tersebut. Dia pun bertambah di situ, okay? Dia menghasilkan sel baru, bilangan virus baru yang dihasilkan dalam sel bakteria kian bertambah, okay? Virus baru memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri untuk menyerang sel bakteria yang lain. Bayangkan. Macam tu virus bertindak ya. Jadi berhati-hati di musim pandemik ni, adik-adik kita berhati-hati, jaga diri, okey? Inilah contoh jelasnya, inilah penjelasannya macam mana virus tu boleh merebak. Kita dah nampak betapa pentingnya sains ni sekarang, okey? Sangat penting. Jadi okey. Kewujudan mikroorganisma. Berapa kali anda, persoalan di sini, berapa kali anda mencuci tangan setiap hari? Apakah kepentingan mencuci tangan dengan sabun atau mencuci tangan? Perhatikan dan bincangkan gambar ini. Okey, sekarang sini dia minta buat eksperimen, tapi online ni nak buat eksperimen macam mana, okey ya? Tapi tak apa, kita boleh baca nanti adik-adik ya, baca di sini dan cuba fahami dan boleh rujuk di guru masing-masing. Okey, boleh ya? Cikgu rasa cikgu akan stop di sini pada hari ini. Kita akan stop di muka surat. Kita akan berhenti di muka surat berapa ya? Di kewujudan kita stop sebelum kewujudan mikroorganisma lah. Nanti ke kelas yang seterusnya kita sambung di sini. Okey, boleh ya? Jadi kita berhenti di muka surat 15 ini. Dan semoga ilmu ini bermanfaat. Semoga bermanfaat kepada semuanya yang menonton, termasuklah diri cikgu sendiri. Sebab di samping mengajar sebenarnya kita belajar dan kita recall balik. Benda tu memang dah dipelajari, tapi kita recall balik, kita ingat semula dan kita lihat persekitaran kita. And this is happening right now. It's happening right now. It's happening. Dia sedang terjadi. Benda ni sedang terjadi sekarang dan saya rasa ini memberikan kesedaran kepada kita betapa pentingnya pendidikan, terutamanya pendidikan sains, termasuklah sains ini, biokimia dan fizik, okey? Sebab di dalam sains pun kita ada komponen kimia, fizik dan juga biologi. Okey? Baiklah, itu saja daripada cikgu. Untuk hari ini. Cikgu mengucapkan terima kasih di atas perhatian yang diberikan dan semoga ilmu ini bermanfaat kepada semuanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.